Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallah ma syaa Allah, al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a ila Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dapat kita sama-sama pada petang ini kelas mingguan kita membicarakan tentang hadis 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Syekhuna Abu Ya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Maliki An-Nadwi hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara beliau, tambahkan ilmu beliau, diberikan kesihatan kepada beliau, dan juga untuk kita ambil manfaat daripada karangan beliau dan ilmu beliau insya-Allah, dan juga kepada guru-guru kita yang lain yang ada sama-sama dengan kita pada petang ini. Boleh bantu sharekan majlis kita, boleh tag juga rakan-rakan. Petang-petang ni waktu orang rehat, waktu orang tidur, tapi kita baca kitab. Waktu mengantuk, sementara tunggu masuk waktu solat fardu asar, ya. InsyaAllah kita akan habis pada jam 5. Kita baca sedikit beberapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan akhlak-akhlak mulia, insyaAllah. Yang memberikan salam kepada saya di ruangan komen yang dah masuk ni, Kak Nurizita, kemudian Kak Siti Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sentiasa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini tidaklah lain adalah untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kita untuk dapat jadi hamba-hambanya yang mengikut kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita diutuskan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sahaja aku ini diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Ya, maka Nabi datang dengan panduan, dengan kata-kata baginda Rasul kepada para sahabat yang disampaikan oleh para sahabat, alim ulama, tabi'in, tabi'in, para masyayikh kita, sampailah kepada hari ini hadis-hadisnya sampai kepada kita pada hari ini, untuk kita ambil manfaat insya-Allah, dan untuk kita bermohon kepada Allah diberi taufik untuk kita diberikan akhlak sebagaimana akhlak yang dikehendaki ataupun yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidi Ustaz Amirul pun ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin dalam perjalanan dalam kereta, mudah-mudahan fi amanillah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, kita baca hadisnya. Tajuknya pada hari ini adalah bertimbang rasa terhadap pengikut. Bertimbang rasa terhadap pengikut. Okey, saya sharekan dulu di Facebook saya, Watch Party. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, minal mukaththirina birriwayah, antara yang banyak riwayatkan hadis kerana cintanya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidina Abu Hurairah dalam satu hadis pernah bertanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu masalah. Nabi kata, aku tak nampak orang lain tanya soalan ni melainkan kau yang tanya, kerana hirsika alal hadis, tamaknya engkau, sukanya engkau, semangatnya engkau untuk mengetahui hadis. Maka Nabi sifatkan Sayyidina Abu Hurairah sebagai orang yang tamak hadis. Jadi ilmu ni boleh tamak. Kita nak banyak ada ilmu, maka kita tamak, cari pengajian banyak-banyak,
habiskan masa kita banyak-banyak dengan pengajian. Itu adalah satu bahagian daripada. Kemudian apabila kita dah tahu, kita sebarkan pula, ajarkan pula kepada orang lain. Kalaupun tidak, kita bukan jadi ustaz, jadi ustazah, jadi cikgu, tapi kita maknanya ajarkan, sampaikan kepada ahli keluarga kita. Maka itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ikut follow Rasulullah. Kemudian bila dah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis yang beliau dapat. Kemudian disebarkan pula, disampaikan pula hadis-hadis itu kepada sahabat-sahabat yang lain, supaya dapat diamalkan. Maka kita pun nak dapat samalah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abi Hurairah, orang yang tamakkan ilmu, orang yang tamakkan hadis, suka bersemangat ketika mana mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah bahawasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam solat berjemaah. Jadi tajuk kita hari ini bertimbang rasa terhadap pengikut. Jadi Nabi bagi contoh. Nabi bagi contoh terhadap pengikut ini dalam solat. Jadi dalam solat itu ada pemimpin dan ada rakyat dia. Kuat pula bunyi makul-makul kawanku kat luar ni. Jual aiskrim lalu. Iklan sekejap. Jadi begitulah keadaan dalam solat kita, terutamanya solat berjamaah. Ada pemimpinnya dan ada rakyatnya. Dalam kerajaan negara pun begitu, dalam masyarakat umum pun begitu, dalam keluarga pun begitu. Ada pemimpin, ada rakyat dia. Isteri, anak-anak, rakyat. Pemimpin, ketua keluarga, suami. Dalam kampung ada ketua kampung. Dalam negara ada presiden, ada Perdana Menteri, ada menteri-menteri. Kemudian ada wakil rakyat yang menjadi pemimpin kepada rakyat-rakyat dia. Ada orang yang gembala kambing, dia jaga kepada jagaan dia. Itu semua adalah rakyat-rakyat, yang pekerja-pekerja, yang menjadi rakyat kepada majikan dia pimpin dia, dia beramanah untuk tunaikan amanah kepada bos dia. Jadi itu adalah ada leader, kemudian adanya follower. Ada leader, ada follower. Dan yang menghimpunkan ataupun yang menghubungkan di antara leader dan juga follower adalah leadership, adalah kepimpinan. Jadi kepimpinan itu menghubungkan di antara pemimpin dan juga yang dipimpin. Jika baik kepimpinannya, maka akan baiklah pemimpin tadi, begitu juga akan baiklah rakyatnya. Tapi kalau buruk kepimpinannya, buruk pula pemimpinnya, maka akan buruk juga rakyatnya. Dan sebagian ulama kata rakyat itu sendiri perlu jadi baik untuk diangkatkan orang yang baik untuk memimpin mereka. Jika rakyat itu terdiri daripada penyamun semuanya, maka penyamun akan cari penyamun juga untuk duduk sebagai kepimpinannya. Maka islah ini, menambah baik kepimpinan ini perlu daripada setiap sudut. Rakyatnya pun kena jadi baik, pemimpinnya pun kena jadi baik. Skill leadership ataupun kemahiran dalam kepimpinan juga perlu baik. Bagaimana cara berfikir, bagaimana cara bertindak, itu penting bagi setiap orang yang memimpin maupun yang dipimpin. Leader, pemimpin, dia kena ada faham skill ataupun cara dia memimpin. Begitu juga follower yang sedar diri bahawa dia hanyalah follower, tetap juga dia kena faham bagaimana kedudukan dia untuk dia memposisikan dirinya sebagai rakyat yang dipimpin. Maka setiap itu ada dia punya posisi lah, ada tugas masing-masing. Jadi di sini adalah tentang pemimpin yang bertimbang rasa kepada follower dia, leader yang bertimbang rasa terhadap followernya, dan diberikan contoh oleh Nabi SAW dalam solat. Nabi sabda apa? Apabila seseorang kamu menjadi imam solat berjemaah, maka hendaklah dia meringkaskan solatnya. Fal yukhaffif. Bila dia jadi imam, maknanya dia pimpin rakyat dia dalam solat, iaitulah makmum, maka ringankan solatnya, ringkaskan solatnya. Kerana ada di kalangan para makmum itu orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tua, orang yang mempunyai hajat.
Di sini disebut Nabi ada 4 golongan yang jadi rakyat ni. Pertama, fihim ad-da'if, ada orang lemah. Kemudian ada saqim, ada orang sakit, marid. Ya, ada orang syuyukh, ada orang tua. Jalan dengan bertongkat, kan? Lutut pun dah tak berapa kuat. Ya. Berdiri lama pun dah goyang-goyang. Macam-macam lah. Sakit-sakit macam-macam. Ya, dan juga zal hajah. Ya, ada orang yang mempunyai hajat. Maka kepelbagaian orang yang nak menunaikan solat itu perlu diraikan. Pemimpin dia kena bijak, tengok macam mana dia nak memimpin golongan, ataupun dia kenal pasti golongan yang berada di bawah dia. Dia bukan memimpin dengan cara dia, tapi dia memimpin dengan melihat kepada siapa yang dipimpin. Jadi itulah kepimpinan. Kepimpinan. Dan Nabi berikan panduan, apabila kamu solat sendirian, yang kalau semayang ramai-ramai berjemaah, falyukhaffif, Nabi kata, ringankan, ringkaskan. Tapi bila kamu solat sendirian, maka terserahlah kepadanya untuk memanjangkan solatnya. Tak apalah, tak ada tanggungjawab untuk dia, ada orang ikut di belakang, maka dia nak semayang panjang mana pun, itu waktu dia. Terpulanglah. Dia semayang berjemaah ni, kita bukan libatkan waktu kita, kekuatan kita, tenaga kita saja, tapi ada libat orang lain sama. Jadi bertimbang rasa terhadap orang lain, itu satu perkara yang penting untuk kita bawa dalam kepimpinan. Jadi hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Imam jadi imam jangan baca panjang sangat lah. Maksud jangan baca panjang sangat. Ini cerita adab ketua kepada orang bawahan. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kata apa? Dalam solat ni yang sesuai dia, kalau subuh tu dia panggil bacalah surah-surah yang disebut tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal. Surah-surah mufassal ni yang tak berapa panjang lah. Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, yang itu panjang-panjang. Jadi tiwalil mufassal ini ya, adalah surah yang tak berapa panjang, tapi dia antara yang panjang lah. Contohnya adalah mufassal, maksud mufassal adalah ayat-ayat yang pendek-pendek lah, yang tidak panjang-panjang. Dia bantainya surah Baqarah tu, ayat hutang tu kan, satu muka satu ayat, yang tu panjang lah. Tiwalil mufassal contohnya adalah surah Hujurat sehinggalah kepada surah Amma Yatasaalun, surah Naba. Ya, surah Hujurat sampai kepada surah Naba. Mungkin semuka, 2 muka, paling panjang pun 3 muka lah, semuka setengah. Ya, area-area itulah surahnya. Kemudian untuk waktu zuhur, untuk waktu asar, untuk waktu isyak. Zuhur, asar, isyak, ini waktu orang mula sibuk-sibuk lah. Ringkas sangat pun tak sedap juga. Panjang sangat pun tak bagus juga. Maka dibaca dengan awsatul mufassal. Awsat, yang pertengahan. Iaitu daripada surah Naba tadi, ya, Amma Yatasaalun sampailah wal laili idza yaghsha. Ya, sampai surah Al-Lail. Kemudian yang ketiga adalah waktu maghrib. Ini sederhanalah. Tadi maghrib, tadi zuhur, asar, isyak sederhana, tak panjang sangat. Yang elok panjang subuh. Kan yang elok panjang sikit tu subuh. Kan maghrib dibaca dengan qisaril mufassal. Ayat pendek-pendek, surahnya pun pendek-pendek. Jadi waktu maghrib nak baca yang mana? Bacalah ayat lazim, yang kita sebut ayat lazim, surah Duha sampai surah An-Nas. Itu pun panjang lah. Kalau Duha sampai Nas, bukan dia baca semua Duha sampai Nas. Pairkanlah dua-dua, kan? Rakaat yang pertama lepas Fatihah, bacalah surah Duha. Rakaat yang kedua selepas Fatihah, bacalah Alam Nashrah. Jadi sekejap saja, sebab waktu maghrib pun tak berapa panjang. Jadi jangan dipanjangkan sangat. Waktu tu pun orang pun banyak hal lah. Jadi kita raikan orang yang ada di bawah kita. Sekali-sekala bolehlah. Subuh pun sebenarnya tak sesuai juga uruf tempat kita untuk kita baca panjang-panjang. Kenapa? Sebab orang pergi kerja, orang hantar anak sekolah. Ini sekarang ni tengah belum buka sepenuhnya sekolah. Kita aman-aman ajalah. Kan dah lama PKP di rumah, dah lama tak buat kerja jadi supir, hantar anak, ambil anak daripada sekolah. Besok buka sekolah macam-macam. Kita balik kerja je dah pukul 5, 5.30. Tu
tunggu anak kat sekolah 6.45 baru keluar. Ya, balik-balik sampai rumah baru jejak kaki dengar azan maghrib dah. Kadang-kadang tu tak sempat sampai rumah pun lagi, singgah masjid dulu dengan baju kerja, ya, dengan tai pun lekat lagi di leher, ya, singgah semayang maghrib. Tiba-tiba imam bantai pula semayang maghrib, ya, dia baca surah Yasin penuh 80 ayat, kan, 80 lebih ayat. Surah Yasin tu orang baca antara maghrib isyak, dekat-dekat nak isyak baru habis. Campur dengan tahlil kan. Jadi panjang betul. Jadi orang tadi dengan penatnya baru balik kerjanya, ya, anak pun tak terurus lagi, duk berlari dalam masjid. Jadi semayang maghrib itu jangan terlalu dipanjangkan. Simple-simple saja, ayat lazim saja. Jadi orang pun ada keadaan yang lain. Antara maghrib isyak pun biasanya pihak masjid sediakan tazkirah, ada kuliah untuk orang mendalami ilmu. Jadi beri ruang juga, ya, kepada untuk menambahkan ilmu itu di situ antara maghrib dan isyak. Jangan diperpanjangkan sangat. Fikir orang belakang lah. Itu namanya bertimbang rasa terhadap pengikut, kan. Melainkan kalau subuh tu sekali-sekala, itu pun kalau tengok uruf tempat jugalah. Orang dah pencen belaka, orang lapang belaka. Dan makmum pun jelas lah dekat sini biasanya subuh Jumaat memang baca surah Sajadah pada rakaat pertama, surah Insan pada rakaat kedua. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Kan? Dua surah itu. Surah Insan panjang lagi daripada surah Sajadah. Tapi itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW waktu subuh Jumaat. Waktu subuh Jumaat. Jadi kalau panjang yang itu sikit tak apalah. Tak apalah. Cuma syarat dia jangan waktu ketika kita menjadi imam di tempat awam. Yang itu lagilah jangan. Jadi imam di tempat awam lagilah kena bertimbang rasa. Singgah R&R. Orang pula belakang tu 5 orang dah berpeluk tubuh. Kan? Istilahnya tunggu macam ni. Tempat dah lah sempit. Sekarang pula kena penjarakan sosial pula. Tempat dah lah sempit. Dia pula semayang tu baca surah, Masya Allah, panjang. Lepas tu pula, lepas habis semayang, bukan terus bangkit dia. Bagi peluang orang belakang solat, dia duduk zikir pula lagi. 1000 kali pula dia punya tahlil dekat situ. La ilaha illallah. Baca pun pelan-pelan je. La ilaha illallah. Kan? Bos itu lagi 1000. Jadi ini orang yang tak faham waqi'. Bukan perkara tu tak bagus. Perkara zikir adalah perkara baik. Baca Quran dalam semayang adalah perkara baik. Semuanya berpahala. Tapi kena tengok waqi'. Kena tengok kesesuaian tempat untuk mengamalkan sunnah. Memang sunnah, jangan kita argue pula. Kita kata, baca Quran ni kan semayang. Aku semayang ni panjang ni. Apa masalah? Kan? Aku berzikir ni, aku wirid lepas semayang ni. Kan? Apa masalah? Jadi nak argue pula benda macam tu. Kita tak argue tentang kesunahan perkara tersebut, tapi kesesuaian tempat itu yang dilihat. Tak silap saya Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah waktu beliau sedang berkuliah, ada orang di depan dia. Ini anak murid jugalah. Orang yang ngaji depan tu, dia duduk bersiwak. Kan ambil kayu siwak, ya, duduk depan Syekh, duduk siwak. Siwak. Siwak ni sunnah. Ya, bersiwak sunnah. Dia pun siwak. Berbunyilah. Kerak. Jadi Syekh tengah mengajar, orang buat kerja macam tu. Terganggu dia. Jadi jangan kita ganggu guru kita. Antara adab yang perlu dijaga, selalunya student dia main pen. Kan? Pen jenis tekan tu, buka penutup, tak. Buka penutup, tak. Buka penutup, tak. Dia tambah lagi yang jenis boleh ketak. Bunyi tu dengar walaupun belakang. Kan ganggu, kadang-kadang ganggu kepada guru. Itu satu adab yang perlu dijaga. Jangan main pen. Ketak. Kan dia terganggu. Jadi nak jadi ceritanya tadi apa? Laki ni dia siwak. Rak. Jadi Syekh tegur lah. Dia terganggu. Kadang-kadang ada benda yang dia nak cakap, tapi sebab terganggu dengan bunyi terus hilang, lost, tak keluar apa benda dia nak cakap. Jadi kata, tuan, harap boleh ni lah. Maknanya siwak ini bukan masa yang sesuai lah. Jadi yang lelaki ni pula, baran pula.
dia pun agaknya ada ilmu juga sikit kan. Dia pun kata, Syekh, kau takkan tak tahu ini sunnah. Siwak ni adalah sunnah. Dia argue pula dengan Syekh. Siwak ni adalah sunnah. Jadi Syekh pun jawab, ni orang macam ni jenuh juga kan menegakkan benang yang basah. Kita tak nafikan kesunnahan perkara tersebut, amalan itu. Yang kita nafikan kesesuaiannya. Yang kita bincangkan kesesuaiannya. Jadi Syekh pun jawab. Syekh jawab apa? Syekh jawab, ya aku tahu siwak tu sunnah. Cabut bulu ketiak pun sunnah, Syekh kata. Cabut bulu ketiak pun sunnah. Jadi ada tak orang buat dalam majlis ilmu, duduk dalam kelas tu, tangan duduk masuk dalam, kan? Buka hutang. Tangan duduk masuk dalam, sekali tengah-tengah kelas kan? Tengah-tengah kelas ataupun tangan kiri dia masuk. Tangan kanan dia menulis nota. Tulis nota. Kanan tangan kiri masuk. Tarik. Buang dekat orang sebelah, kan? Tarik masuk lagi dalam. Tarik, kan? Buang. Kalau tengah-tengah kelas sesuai ke? Sesuai ke tak sesuai? Cabut bulu ketiak pun sunnah. Tapi adakah sesuai untuk dilakukan waktu itu? Tak sesuai. Maka kita bukan menafikan kesunahan itu, tapi waktu untuk kita lakukan. Jadi bertimbang rasalah. Di airport contohnya, di R&R contohnya, orang nak boarding, dia nak boarding lagi 10 minit. Nak masuk ataupun lagi 5 minit lagi lah maknanya masa dia. Dia pun dalam masa yang sama tak nak tinggalkan solat berjemaah. Ada orang berjemaah, dia follow lah, ikut. Dia ikut. Dalam masa yang sama, maknanya tiba-tiba dia ikut masuk, imam panjang pula. Ya Rabbi, bila nak habis daripada satu ayat ditambah satu ayat. Bunyi intonasi dia baca tu pun tak ada bunyi nak turun. Kalau yang lebih dajal lagi, bunyi macam nak turun dah, tiba sambung lagi. Bunyi nak turun dah. Dia macam baca doa jugalah. Selalu orang baca doa ni, dia dah baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tu biasanya dah hujung lah, kan? Tinggal selawat je lah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, penghabis. Tiba-tiba imam ni baca doa panjang dah, kan? Orang pun daripada tangan dekat atas ni doa khusyuk, lama-lama dah makin ke bawah doa leleh duduk atas peha dah. Tangan tu duduk atas peha dah. Kan? Bila nak habis doa imam ni, kan? Leh-lehnya dia pun sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh, kita pun angkat balik doa tangan tu. Ingatkan habis dah. Rupa-rupa lepas tu sambung lagi. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat. Oh, bubuh lagi, panjang lagi, tambah 10 minit lagi belakang tu. Allah, ingat nak habis dah tadi. Jadi timbang rasa dengan orang belakang. Fikirkan juga, orang-orang belakang tu kalau dia pun rasa aku tak lagi ni, imam macam ni punya panjang, memang aku tak boleh lah, aku ada hal aku kena selesaikan. Jadi apa yang orang tu buat, mufarakah. Dia mufarakah, kerana dia perlu selesaikan hajat dia. Orang yang sakit tadi contoh kan, zal hajah, orang yang ada hajat, duk tahan kencing contoh. Dia tadi sialah sebelum masuk, patutnya dia clearkan dulu benda-benda yang menghalang dia daripada dapat khusyuk tadi. Kalau sebelum masuk solat rasa nak kencing dulu. Jangan dia masuk dalam keadaan tahan kencing, cari naas. Masuk. Mula-mula tadi rasa okey je. Masuk dalam semayang, angkat takbir, baru baca Fatihah, dah rasa nak terkucil pula. Time tu dah rasa nak terberak pula. Sakit perut pula, nak pergi tandas. Dia kata tak apalah kot, boleh bertahan ni sebab dah masuk dalam solat. Kalau boleh tahan. Tahan dulu. Dia kata boleh kot ni. Kalau takat dia baca inna a'tayna dengan qul huwallah ni, boleh ni. Sekali dia baca surah An-Nisa kan. Ya Rabbi, panjang ya, aku tak boleh ni. Tak boleh tahan dah. Tak boleh tahan dah. Kalau dia nak mufarakah, dia boleh mufarakah. Dia habiskan solat dia dengan segera, kan, buat yang rukun-rukun saja, dan dia bagi salam. Ataupun dah memang tak tahan sangat, nak perhabiskan rukun sampai 2 rakaat lagi dia tak lalu, batalkan dululah. Jangan sampai kawan tu terkucil kat situ. Habis dia tabur buh tang tu je. Habis satu kerja pula AJK masjid, Tok Siak nak pergi cuci kapet masjid. Kan, buat sanitize
sanitize daripada COVID. Tengok ada pula yang tambah lagi boh tang tu pula. Ini masalah. Kan? Sebab apa? Sebab tak ada timbang rasa tadi. Maka ada orang nak pergi tandas. Ada orang yang ambil anak tuition kan, dia tak nak tinggal semayang jemaah dia hantar anak, dia pergi semayang kat masjid, lepas tu sampai time dia nak kena pergi ambil anak dia pula. Jadi macam-macam lah. Ada orang flight, takut orang terlepas bas, hajat orang, zal hajah itu macam-macam. Jadi disebabkan itu, kita yang memimpin, jangan kita letak kayu ukur itu diri kita saja. Aku kuat, kan, aku boleh. Dan ini pernah berlaku kepada Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di mana Sayyidina Mu'adz baca panjang. Pada satu solat baca panjang. Jadi makmumnya ada yang mufaraqah. Sebab ada hal lah, ada hal ke sakit ke tak tahulah, ada yang mufaraqah. Kemudian Sayyidina Mu'adz rasa tak selesa dengan orang yang mufaraqah ni. Sebab beliau rasa beliau di pihak yang betul lah. Sebab aku semayang kan, aku baca Quran dalam solat. Maka dia perpanjangkan dan disebutkan bahawa orang yang mufaraqah itu adalah ada ciri-ciri munafik lah. Ini munafik lah ni yang tak suka semayang panjang-panjang ni. Jadi yang ditohmah dengan tohmahan itu pula pun tak selesa juga. Aku sebab ada hal, engkau yang baca panjang, aku tak boleh macam ni. Kan akhirnya diadukan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Mu'adz. Nabi panggil Sayyidina Mu'adz. Ini pun ada seni dalam menegur lah. Biasanya baginda Rasul takkan tegur orang direct, melainkan Nabi tahu orang itu jenis yang boleh terima ataupun memang orang yang rapat, orang yang akan hormat, orang yang akan terima. Kalau orang tak biasa lagi apa semua, Nabi akan gunakan orang tengah, orang yang kenal dia, Nabi akan minta orang tu yang tolong sampaikan teguran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada Sayyidina Mu'adz, Nabi ambil tindakan untuk Nabi sebutkan terus, dan Nabi pun tahu Sayyidina Mu'adz akan terima, dan Sayyidina Mu'adz pun memang akan terima semua pengajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi panggil Mu'adz, Nabi kata, afattanun anta ya Mu'adz. Mu'adz, kamu nak jadi pencetus fitnah ke? Jangan, jangan. Kemudian Nabi sebutkan perkara yang sama di dalam hadis ini. Bila kamu semayang dengan manusia, kamu ringankanlah. Dalam tu ada orang sakit kan, dalam tu ada orang yang ada hajat, dalam tu ada yang kalangan makmum kamu tu, tengok-tengoklah, perhati-perhatilah orang hajat macam-macam, jangan panjang sangat macam tu. Jangan jadi fattan. Fattan ni orang yang timbulkan fitnah. Nanti orang jadi munafirun pula. Dia ada satu istilah lagi. Munafir ini orang yang lari daripada agama, kerana melihat agama itu satu perkara yang keras. Kita nak sembahyang jemaah, tapi macam itu dia buat ke kita, kan? Ini dah lah baru first time lepas balik kan. Dia lepas dulu semayang lah, masa sekolah dulu cikgu paksa semayang, dia semayang. Mak ayah kat rumah paksa semayang, dia semayang. Dah lepas bebas daripada mak ayah, haram tak semayang, hilang mana semayangnya, hidupnya kejar dunia. 30 tahun, 40 tahun kejar dunia. Sampai lepas pencen 55, 60 baru tersedar balik, ke mana aku nak pergi. Hidup, semua benda dah dapat dah dalam hidup. Dunia pun tak rasa tak ada apa lah. Kona-kona pun pusing-pusing, pimai tang tu lah. Kan? Jadi baru balik semula. Kan, baru balik semula. Dah pencen, barulah nak cari masjid. Barulah. Sekali dah lama, dah 30 tahun tak singgah masjid, baru nak insaf datang masjid. Hari tu pula imam bantai pula surah Baqarah penuh semayang. Ya Rabbi, aku punya dah lama tak semayang. Rupanya sekali semayang lama betul macam ni. Ini kira qada hak yang 40 tahun tak semayang ni ke apa kan? Jadi tobat dah, istilah dia tobat lahum, besok tak datang dah. Kan, tobat lahum, besok tak datang dah. Jadi jangan jadikan munafirun. Jangan jadikan orang lari daripada agama, kerana kita yang maknanya tak melihat kepada kepimpinan yang baik. Kepimpinan yang baik adalah orang yang melihat kepada situasi rakyat ataupun orang yang dipimpin. Kan, itu kepimpinan melalui tauladan. Peribahasa kita kan. Kepimpinan melalui tauladan. Okey. Mana tadi? Jadi Nabi tegurlah. Nabi tegur Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu wa ardah. Kita baca sikit keterangan daripada Syekhna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam.
Bertimbang rasa terhadap orang lain adalah di antara akhlak yang terpuji. Kemampuan kita untuk bertolak ansur dengan kekurangan orang lain adalah suatu perkara yang mesti diambil berat, terutama oleh seseorang yang mengetuai sesuatu kumpulan. Okey, tengok dalam hadis Nabi ajar nak bercakap dengan orang pun tengok orang yang dia cakap tadi tu. Kan, khatibin nas ala qadri uqulihim. Bercakap dengan orang, tengok kadar akal dia. Kita sembang dengan siapa ni, orang depan kita, yang kita pimpin ni budak-budak sekolah. Dia budak-budak sekolah, lain caranya dengan yang kita pimpin tu orang dewasa, orang golongan profesional. Berbeza cara pimpinan. Kalau yang dalam pimpinan ilmu begitu juga. Maksudnya orang mengajar. Orang mengajar, tengok orang depan dia zero. Zero maknanya memang basic tak ada, kosong. Oh, dia bantai khilaf 4 mazhab, duk boh tang kepala orang yang maknanya saya sebenarnya tak faham pun fardu ain tu apa. Maksudnya orang yang zero tiba-tiba dibebankan dia dengan suatu perkara. Kita rasa sebab kita ni level profesor, jadi orang pun kena dapat apa yang profesor dapat. Tak semestinya. Nabi sebut khatibin nas ala qadri aqulihim. Cakap dengan orang, tengok kadar akal dia. Maka itu salah satu daripada sudut kepandaian dalam kepimpinan. Apa yang ini sebenarnya orang yang dia ada ilmu dan dia bercakap semua benda, yang itu sebenarnya belum lagi boleh dikatakan orang yang faqih lah, orang yang faham waqi'. Orang yang faham waqi', tengok di hadapan dia orang awam, dia akan turunkan sedikit level dia. Tak adalah pakai bahasa pun bombastik sangat, bahasa sampai orang pun susah nak faham. Kan saya tak tahulah tuan-tuan, saya harap fahamlah apa yang kita kongsikan ini kan. Kita pun bercakap, kita pun bukan kita tak ada ilmu lah macam orang-orang yang banyak ilmu, alim ulama, para masyayikh. Yang kami sampaikan pun hanyalah apa yang kami dapati daripada pembelajaran dengan guru-guru juga. Jadi kita menyampaikan rantaian ilmu itu sahaja. Tapi yalah, tengoklah audiens kita siapa. Kalau duduk di hadapan kita profesor-profesor, maka kita bertanggungjawab untuk menyampaikan yang sesuai dengan kadar akal mereka. Dah duduk depan profesor belaka, takkan nak ajar ABC. Itu jalan cerita dia. Kan? Yang depan doktor, title profesor, yang ini orang academician, yang ini orang intelek, yang ni duduk depan, tiba-tiba dia datang, okey semua sebut A. Okey semua sebut B. Okey semua sebut C. Okey ulang balik. A, B, C. Buat macam tu dengan profesor, pening dia. Ni kursus apa ni? Kan? Kursus apa ni? Kursus nak buka tadika ke apa? Jadi dia pun pening, maknanya tak sesuai dengan dia. Begitu juga, sama juga kalau kita gambarkan profesor tadi duduk di depan, maknanya bercakap dengan budak tadika. Yang tadi orang yang dia tak kena kan, terbalik. Kalau terbalik pula, yang depan tu tadi berilmu tinggi, profesor, duduk depan budak tadika yang zero, pakai bahasa yang tidak difahami oleh orang yang dia duduk di depan. Audiens dia budak tadika belaka. Kalau kita bagi contoh, tadika tu umur lah. Tapi daripada segi keilmuan pun sebenarnya kita ada level tadika juga. Bukan semua benda kita tahu. Mungkin kita pandai masak, tapi kita tak pandai menjahit. Maka pada menjahit itu adalah kita tadika, menjahit. Mungkin kita profesor masakan tadi. Oh, masak cakap lah, saya meniaga restoran, saya pernah kerja hotel, saya pernah ni, pengalaman saya banyak. Itu profesor masakan. Tapi bidang jahitan yang dia tak pernah ambil tahu, tak pernah lalu manhaj daripada mula bagaimana orang yang menjahit, maka dia walaupun profesor masakan, tapi dia adalah budak tadika pada jahitan. Maka kaedahnya berbeza. Kita nak bercakap dengan orang itu adalah berbeza. Jadi perkara yang penting mesti diambil berat adalah bertolak ansur dengan kekurangan orang lain semasa mengetuai sesuatu kumpulan. Jadi kalau dalam solat tadi dia tengok lu makmum dia, oh ini ada orang jengkit-jengkit jalan nak semayang, ini nampak ada orang sakit ni, terbatuk-batuk. Cuma sekarang ni tempoh PKPP ni, pemulihan yang bergejala tak boleh lagi lah datang ke masjid, untuk elakkan kalau berlaku kita mengurangkan jangkitan risiko tu lah, risiko jangkitan tu. Jadi
Apa yang kita lakukan adalah apabila kita mengetuai, kita tengok keadaan orang bawah kita, bagaimana keadaan dia. Bukan semata-mata, nama pun timbang rasa kan. Kita timbangkan dulu, yang ini kalau aku cakap macam ni macam mana. Itu timbang. Rasa tu kita cubalah rasa kalau kita jadi dia macam mana. Cuba rasa macam mana kalau kita jadi dia. Kalau aku lah, sekarang aku memanglah tengah segar ni. Tapi pak cik ni tengok pegang tongkat pun kalau berdiri lama tu dah bergegar macam tu kan. Ini kalau aku bantai baca surah Yasin time rakaat pertama semayang maghrib ni, jenuh pak cik ni. Kita timbang-timbangkan dan cuba rasa macam mana kalau kita jadi dia. Kan begitu. Jadi itulah namanya dan tolak ansur juga. Mungkinlah kita ada pandangan kita. Tapi ada perkara yang kita perlu tolak ansur juga. Kita memang boleh. Kan? Nanti tengok apa Syekh cakap. Walaupun kita sendiri mempunyai kekuatan, tetapi hendaklah kita meraihkan kemampuan orang lain supaya wujud tindakan yang padu dan seragam. Tindakan itu biar padu. Padu. Seragam. Kalau tidak begitu, maka apa maknanya berkumpulan atau berjemaah? Jadi diktator je lah. Saya nak awak semua semayang rakaat pertama surah Yasin, rakaat kedua surah Kahfi. Badai rakaat kedua lagi panjang pula tu, 110 ayat. Rakaat pertama surah Yasin, rakaat kedua surah Kahfi. Contoh kan. Dipaksakan orang macam itu. Pada perkara yang maknanya melebih daripada kemampuan dia. Dia mungkin mampu, tapi orang lain belum tentu. Jadi dipaksakan. Tak boleh begitu. Jadi apa guna berjamaah? Main seorang-seorang je lah macam tu. Awak seorang je yang boleh buat, kami tak boleh. Ini tidak bermakna orang yang kuat menjadi lemah apabila berkumpul dengan orang lemah. Bukan maknanya macam itu. Kan? Tetapi ini bertujuan supaya orang yang lemah itu dapat dibimbing dan dibantu oleh orang yang kuat dengan cara yang penuh bijaksana dan juga kasih sayang. Kan? Dia pun satu ketika dulu pernah lemah juga. Tapi dia jadi orang yang kuat, berada pada satu kedudukan yang tinggi. Dia pemimpin dan ada rakyat yang masih lagi lemah. Macam mana? Orang pemimpin yang bagus adalah dia menjadikan rakyat yang lemah tadi tu sampai jadi hebat macam dia. Kan kalau yang lebih hebat lagi adalah dia menjadikan orang bawahan dia lebih hebat daripada dia. Macam kita dengan anak-anak kita. Kita dengan anak-anak bawah kita kan. Kita di atas lah. Anak-anak di bawah kita. Ada tak mak bapak yang dia masa daripada dia membesarkan anak dia lagi, dia cakap, kamu kalau boleh nanti besar jadi orang biasa-biasa je lah. Kamu jangan melebih daripada Abah. Abah cikgu penolong kanan. Kan? Abah cikgu penolong kanan. Kamu jangan sampai naik lebih daripada cikgu disiplin. Kan? Kalau kamu jadi cikgu pun, kamu tak boleh naik lebih daripada penolong kanan. Ada ke agak-agaknya mak bapak yang dia besarkan anak, dia tak nak anak tu lebih daripada dia? Kalau ada pelik sangatlah. Setiap daripada mak bapak, dia besarkan anak dia dalam hati dia, biarlah engkau jadi lebih baik daripada aku. Bukan takat daripada aku. Jadi lebih baik daripada orang yang baik. Bila tengok, kan suruh tengok orang, tengok orang tu doktor bagus. Tengok orang tu, tengok syekh tu hafal hadis macam mana. Tengok ni hafizul Quran ni buat macam mana. Kan? Ayah harap ayah ni tak dah nak hafal Quran. Jadi harap kamu boleh jadi lebih baik lagi daripada orang tu. Bukan lebih baik daripada ayah, lebih baik daripada orang tu lagi. Itu harapan semua mak bapak. Lalu kenapa bila kita berhadapan sebagai kita pemimpin, kita nakkan biar kekalkan orang bawah kita tu sebagai orang yang lemah? Tak. Dan bukan tanda kita join dia orang kita jadi lemah. Bahkan pemimpin yang bagus adalah bila dia join dengan orang lemah tu akan dibimbing sampai dia jadi kuat. Sesuatu organisasi lah. Sesuatu organisasi kita sebut seseorang yang bagus itu bukan dinilai daripada kebagusan dia saja kerja. Tapi seseorang yang bagus akan dinilai daripada apabila dia keluar daripada organisasi itu, orang yang datang selepas dia adalah sebagus dia. Dia berjaya, apa kita panggil TOT kan? Apa tu, training of trainer. Dia berjaya mewujudkan satu lagi kecemerlangan seumpama dia sebelum dia keluar daripada tempat itu. Setengah orang dia cemerlang diri dia dan dia bawa keluar cemerlang tu. Maknanya bila dia keluar habis lingkup company tu.
Itu sebenarnya belum cukup bagus lagi daripada sudut kepimpinan. Kepimpinan yang paling bagus adalah dia memimpin sehingga orang yang tak bagus jadi bagus. Dia keluar, dia pergi baguskan pula lagi tempat yang kurang bagus. Maknanya di mana saja dia campak, tempat tu akan menjadi. Kan? Dia jadi macam benih. Benih yang mana-mana tanah pun dicampak, maknanya benih tu akan menumbuhkan pokok yang subur. Kan? Menumbuhkan pokok yang subur. Okey. Sehinggakan ketika menunaikan solat berjemaah, seorang imam hendaklah meraihkan para makmum yang ada di belakangnya. Tengoklah juga sikit. Supaya orang yang lemah dapat mengikuti solat berjemaah dan membolehkan mereka mendapat pahala yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang solat jemaah. Diraihkan, kalau orang mufarakah ataupun orang tengok awal-awal, orang perhati dulu. Tengok siapa imam hari ni. Dia ni pakat tak ada lah, ni tak ada timbang rasa, tak ada tolak ansur dengan orang ni. Kalau dia yang jadi imam, minta maaf, aku pergi cari surau lain. Sampai awal-awal orang pergi cari surau lain dulu sebab orang tak nak berimamkan dia. Jadi kan rugilah orang. Kalau dia pergi cari masjid lain tak apa lagi. Kan? Duduk rumah semayang, duduk rumah boleh tahan lagi, tapi dah kurang dah pahala jemaah. Jadi disebabkan dia ada orang yang tak dapat pahala berjemaah kerana orang tak nak berjemaah dalam keadaan dia memimpin macam itu. Rugilah. Ketika berlakunya peperangan Yarmuk, Khalifah Umar radhiyallahu anhu terpaksa memecat Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu daripada menduduki tempat panglima perang dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Amir Al-Jarrah. Tindakan khalifah ini bukan berdasarkan kepada kelemahan Khalid. Khalid berada di puncak jadi panglima perang dengan dahsyat. Bukan kerana kelemahan Khalid dalam menghadapi musuh. Tetapi sebaliknya digantikan tadi kerana Khalid Al-Walid terlampau berani menghadapi musuh. Sehingga tentera lain tidak dapat mengikuti langkahnya. Orang bawah, tentera bawah tak dapat follow. Dia cargas sangat. Kan? Maka Umar Al-Khattab pun memecatnya dan menggantikannya dengan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang panglima yang juga sangat berani tapi mampu meraihkan kemampuan tentera Islam yang ada di belakangnya. Lalu akhirnya mereka memperolehi kejayaan dengan gabungan tersebut. Dan Sayyidina Khalid juga apabila dipecat, dia pun open, optimis, menerima seadanya daripada khalifah. Khalifah kata begitu, tak apalah. Khalifah bagi amanah, aku pimpin. Tapi khalifah kata bukan aku yang memimpin, maka aku turunlah daripada kepimpinan. Diberikan peluang kepada orang lain pula untuk memimpin. Kalau kita, kau kena pecat, tak puas hatilah. Tukar department, tak puas hatilah. Macam-macam lagi. Oleh yang demikian, jelaslah bagi kita bahawa jemaah yang sedikit kelemahan itu adalah lebih baik daripada bersendirian. Duduk dengan orang-orang lemah, tapi ramai-ramai berjamaah, itu lebih baik daripada dia kuat tapi seorang-seorang. Kan? Dan kejayaan sesuatu kumpulan itu walaupun dalam bentuk yang kurang memuaskan adalah lebih bermakna daripada kejayaan persendirian. Kejayaan sesuatu kumpulan tidak akan tercapai kecuali dengan adanya sikap tolak ansur terhadap kelemahan orang lain. Dia panggil apa? Yang payah sikit ni, Mr. Perfection. Mr. Perfect. Yang ni payah sikit lah. Kalau dia nak orang buat sebiji macam kerja dia, yang tu agak sukar. Jadi kita adalah terima, biasalah. Ada keadaan nampak bagus, perfect, lancar. Ada keadaan adalah kelemahan-kelemahan sikit. Jadi ada tempat juga untuk kita postmortem, untuk kita muhasabah, untuk kita tambah baik. Jadi itulah dia. Kumpulan kejayaan itu tak akan dicapai kecuali adanya sikap tolak ansur terhadap kelemahan orang lain serta diikuti dengan bimbingan ke arah kesempurnaan dan peningkatan pencapaian. Jadi ada orang mungkin tak jelas lagi apa dia buat, jadi dibimbing. Hari ni mungkin dia buat silap lagi, okey, dibagi tahu macam mana besok kita dah kena macam ni dah hari ni. Jadi besok takkan kita nak ulang benda yang sama, maka kita ambil pengajaran, kita ambil penambahbaikan. Jadi itu adalah peningkatan dalam pencapaian dan dimulakan dengan tolak ansur. Kalau tak ada tolak ansur, orang tu baru pertama kali masuk, dia pun tak faham apa job scope dia, masuk kerja, dia buat silap,
Ya, terus dimaki-maki, kamu ini pun tak reti, kamu ni. Nanti dulu. Kan? Tak diberikan panduan lagi, tak diberikan peluang lagi. Ya, kalau hari pertama masuk, hari pertama dah buat salah, hari pertama dah pecat, percayalah, orang yang macam ni payah, majikan yang macam ni payah dia nak dapat pekerja. Payah nak dapat pekerja. Tak percaya orang. Kan? Sebab trust tu penting lah. Ya, trust tu penting. Kepercayaan itu penting. Bagi peluang, tolak ansur, sedikit timbang rasa. Ya, kadang-kadang berlaku ada staff-staff, ada family sakit, yang tu macam-macam lah. Tak dinafi juga, ada juga yang ambil kesempatan. Tak sakit pun kata sakit, sebab nak ngelak kerja dan sebagainya. Tapi itulah kebijaksanaan kepimpinan. Pemimpin tadi dia tengok keadaan macam mana akan orang yang dipimpin. Ala kulli hal, itulah yang kita dapat bincangkan hari ini. Hadis yang ke-10, bertimbang rasa terhadap pengikut. InsyaAllah minggu depan kita akan bahaskan hadis yang ke-11, memelihara anak yatim. Ini pun satu akhlak yang baik, ya, dan pengimbang sebenarnya dalam sosial masyarakat kita, ya, agar mereka ini golongan yang mungkin sedikit kurang, ya, mendapatkan kasih sayang, ya, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala hilang pergantungan. Orang-orang inilah yang kita perlu ambil tahu juga untuk pelihara kepada anak yatim. Itu satu akhlak yang baik untuk kita ambil tahu berkenaan dengan mereka. InsyaAllah kita akan bahaskan minggu depan. Terima kasih kepada semua yang masuk bersama-sama kita, dengarkan kita pada hari ini. Ramai juga nampaknya tadi yang masuk. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Jazakumullah khairal jazak.